A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu pada petang ini untuk kita kembali mengambil faedah dan mempelajari kitab Minhajul Firqati An-Najiyati wa Ta'ifati Al-Mansurah, iaitu kitab yang diterjemahkan Jalan Golongan yang Selamat, yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab yang besar sekali faedahnya, yang membicarakan tentang pokok agama ini, iaitu Tauhid dan lawannya syirik, serta manhaj di dalam berurusan dengan dua perkara ini, yang mana dibicarakan dalam secara meluas dalam 46 bahagian ataupun 46 bab. Dan insya-Allah untuk pertemuan kita pada petang ini kita akan kembali melihat dan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah pada bahagian yang ke-15, iaitu syirik besar dan macamnya, ya, asyirkul akbar dan pembahagiannya, syirik besar dan klasifikasi atau kategori atau jenisnya, yang mana dalam bab ini Syekh rahimahullah menyenaraikan iaitu 11 perkara yang terkait tentang perbahasan syirik besar dan macamnya, iaitu yang merupakan secara kesimpulan-kesimpulan ataupun ringkasan. Adapun perinciannya, maka kita boleh rujuk pada kitab-kitab yang lain yang lebih jelas ataupun luas perbahasannya. Dan seingat saya kita berhenti iaitu pada bahagian A, macam-macam syirik besar, muka surat 81, selesai menjelaskan iaitu yang pertama, syirik dalam doa. Betul? Syirik dalam sifat Allah belum? Baik, kita sambung iaitu klasifikasi atau jenis yang kedua, iaitu syirik dalam sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahawa syirik ini adalah musuh utama, musuh selama-lamanya kepada tauhid, ya, yang wajib bagi kita untuk selamat daripada terbatal keislaman kita, keimanan kita, wajib mengetahui tentang syirik, ya, dari segi definisinya, maksudnya, jenis-jenisnya. Dan kita mengetahui bahawa syirik ini dia datang daripada 3 jurusan. Boleh berlaku sama ada menerusi perkataan, boleh berlaku menerusi perbuatan, boleh berlaku menerusi i'tiqad. Dan hendaknya diingat kaedah ini, ya, untuk menjadi seorang Muslim, jalannya sangat mudah, hanya dengan satu jalan, iaitu dengan bersyahadah. Ikrarkan, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka jadilah Islam dia. Tetapi pintu untuk keluar daripada Islam lebih mudah daripada masuk, kerana pintunya tak terhitung banyak. Yang pintu-pintu itu terbahagi pada 3 kategori tadi. Boleh berlaku menerusi ucapan, boleh menerusi perbuatan, boleh menerusi i'tiqad. Jadi betapa wajibnya kita menjaga perkara yang satu ini, kerana harta, modal
yang paling bernilai bagi seorang hamba adalah tauhid. Kerana dengan tauhid itulah dia akan kembali kepada Allah. Dengan tauhid itulah Allah akan memandang kepadanya. Dan dengan itulah dia akan berjaya meraih keampunan, keredaan dan natijahnya meraih syurga. Sejahat apapun dia di dunia, selagi mana tidak terbatal tauhidnya, masih ada iman sebesar zarrah, maka dia selamat di sisi Allah di negeri akhirat. Tapi kalau dia datang dengan banyaknya amal ibadah, tetapi dengan membawa tauhid yang telah rosak, telah cacat, telah terbatal, maka dia tidak akan dinilai amal-amal yang lain. Semuanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal-amal yang mereka bawa itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Tiada syarat, iaitu tauhid. Jadi tauhid ni syarat segala-galanya. Nak dapat syafaat, nak dapat keampunan, nak dapat keredaan, tauhid. Ya, sebab itu kita lihat bagaimana Allah menjelaskan betapa besarnya tauhid ini, sehingga dunia ini tidak akan berakhir, tidak akan dihancurkan, hari kiamat tidak akan ditegakkan kecuali setelah dimatikan semua orang yang masih bertauhid, walaupun sebesar zarah ketika itu. Sehingga yang mereka ingat hanya menyebut nama Allah. Lain tak buat, ibadah apa pun tak buat. Ya, lalu Allah datangkan ya, angin dari arah Syam, sehingga angin itu akan pergi mendapatkan orang-orang yang pada hatinya ada sebesar zarah keimanan, hatta dia berada di dalam gua, di mana pun dia ada, angin itu akan datang menyapanya dan matilah dia. Maka tinggallah kelompok yang paling jahat di atas muka bumi, paling kufur pada Allah. Ya, paling kufur, iaitu mereka sudah tidak ingat lagi pada Allah, mereka melakukan pelbagai kejahatan. Namun ketika itu Allah berikan mereka kenikmatan, kemewahan yang melimpah ruah, dan syaitan membisikkan kepada mereka agar menyembah berhala, dan mereka turut perintah syaitan. Dan di samping itu mereka saling berkelahi, berebut-rebut. Sehingga dalam situasi itulah maka Allah datangkan kiamat. Jadi ketika kiamat berlaku, sudah tidak ada lagi orang beriman, walaupun sebesar zarah. Yang sebesar zarah tu dah dimatikan. Betapa besarnya nilai, iaitu tauhid. Di dunia lagi Allah jaga agar mereka selamat daripada fitnah huru-hara hari kiamat. Sebab itu wajib kita belajar, wajib kita jaga tauhid ni. Jadi nak jaga, nak selamat tauhid, mesti tahu pembatalnya, iaitu syirik. Dia bukan perkara kecil, bukan perkara kecil lah, bukan small matter. Dia big matters. Baik, yang kedua, muka surat 82, iaitu asyirku fi sifatillah, iaitu syirik dalam sifat Allah. Termasuk padanya dalam nama Allah. Ya, tauhid sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, dibahagikan kepada 3 berdasarkan sumbernya Quran dan hadis. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka Allah menjelaskan dari sisi mengesakannya, tak lari daripada 3 ini. Yang pertama dari sisi mengesakan Allah dari sisi Ar-Rububiyah, bahawa Allah itu dia mencipta, memiliki dan sebagainya, iaitu tentang perbuatan Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dari sisi Al-Uluhiyah, perbuatan seorang hamba, dia hendaklah mentauhidkan, mengesakan perbuatannya mutlak kepada Allah. Tak boleh dia kongsi segala perintah Allah itu ditujukan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Yang ketiga adalah mengesakan Allah dari sisi, iaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah, iaitu tauhidul asma was sifat. Dan dari 3 jurusan ini boleh saja berlaku kesyirikan. Contoh dari sisi tauhid ar-rububiyah, dia mengatakan alam ini berlaku secara semula jadi. By itself, ada. Sebab tu bahaya juga perkataan alam semula jadi ni. Betul kan? Secara tak sedar kita kata alam ni berlaku dengan semula jadi. Maknanya macam mana nak kata? Dah ada. Tiada pencipta. Betul kan? Nature. Orang kafir tu istilah dia. Nature. Kadang dia kata apa? Kalau berlaku gempa bumi, banjir di segamat tu, dia kata Mother Nature angry. Mana datang tu kaedah tu? Betul kan? Allah Ta'ala bukannya Mother Nature. Orang kita pun kata juga seperti itu. Fenomena alam. Padahal semua itu adalah daripada apa yang Allah atur dan perbuat. Ya, Allah yang mengatur, Allah yang memperbuat. Ya, segalanya berlaku di bawah aturan dan kehendak Allah. Bukan Mother Nature ke, bukan dengan dirinya sendiri dan seumpamanya. Itu sebab tu kita kadang-kadang kita kena teliti dalam perkataan. Jangan sebut alam semula jadi. Kita kena sebut alam ciptaan Allah.
Dalam buku-buku dia tulis begitu. Jadi cara halus nak memesongkan. Itu dari sisi perkataan. Ya, tapi taklah jatuh syirik. Ya, kecuali kalau ada i'tiqad seperti itu. Macam Darwin tu lah. Baik. Jadi seperti kepercayaan bahawa para nabi dan wali mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Surah Al-An'am ayat 59. Surah yang ke-6. Baik. Al-A'raf yang 7. Jadi, sesiapa sahaja yang mengaku dia mengetahui perkara ghaib, ya, maka dia telah kufur terhadap ayat ini. Dan dia telah jatuh dalam, boleh terbatal keislaman. Ada tak orang mengaku dia tahu perkara yang akan berlaku ke depan? Biasa siapa? Bomo, dukun, tukang ramal. Ya. Kalau kat Indonesia dia panggil orang pintar. Pasal apa dia orang pintar? Sebab orang bodoh datang pada dia. Jadi dia pintarlah pada orang yang datang. Ya. Percaya pada dia bulat-bulat. Berlaku itu, berlaku ini dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Jadi siapa-siapa yang mengaku mengetahui perkara ghaib, maka dia boleh jatuh kafir. Kerana Allah telah menjelaskan hanya dia saja yang mengetahui perkara yang telah berlalu, sekarang akan datang dan sebagainya. Hatta para anbiya alaihissalatu wassalam pun tak mengetahui perkara ghaib. Termasuk Nabi SAW. Betul kan? Hadis Jibril tu. Ya, Jibril alaihissalam tanya, bila berlaku kiamat? Bila? Mata sa'ah. Lalu apa kata Nabi SAW? Yang ditanya tak lebih tahu, yang bertanya tak lebih tahu daripada yang ditanya. Sama-sama tak tahu. Tiba-tiba ada orang datang berani mengatakan hari Jumaat, minggu sekian, bulan Ramadan sekian akan berlaku kiamat. Tengok-tengok dia dulu yang kiamat. Kiamat, dunia masih ada. Nampak? Berani. Orang sekarang terutamanya yang mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman. Kodon-kodon dia cakap lah dalam bahagian futuristik punya penjelasan. Pandai dia mengatakan itu dan ini, sebagai tanda kiamat. Makam Ibrahim dah dipindahkan. Tanda kiamat. Masuk akal ke? Ya, berita tu dah tak betul. Padahal makam Ibrahim tu pernah dipindahkan pada zaman Umar radhiyallahu an untuk perluasan kawasan tu. Itulah manusia yang membenci kerajaan Arab Saudi sampai tahap tu sekali, akal tak berfungsi. Dan kita-kita ni pula terima tanpa filter, tanpa clarify. Akhirnya dusta. Sebab tu Nabi SAW pesan, ya, seorang itu dikatakan berdusta apabila dia sampaikan apa saja yang dia dengar. Pantang dapat maklumat, semua dia nak disseminate, nak distribute. Kalau boleh dia dah paling awal sekali. Paling awal yang distribute, paling awal orang like. Best lah tu. Ya, yang paling first. Penyakit sungguh. Padahal jatuh dalam kategori pendusta. Pendusta masuk syurga? Masuk atau tidak? Pendusta akan membawa kepada perkara keji. Perkara keji akan membawa ke neraka. Itu hadis Nabi SAW. Rumus dia begitu. Dah dia berani berdusta. Ya, bila berani berdusta, hilang sifat takut pada Allah. Jadi dia berkata sembrono di meja pentas ceramah ni. Dia sembrono dia. Ya, padahal apa yang disebut itu bertentangan dengan peringatan daripada Allah dan Rasul. Beraninya dia. Jadi ini berbahaya. Baik, jadi sesiapa yang datang mengatakan dia tahu perkara ghaib, terutamanya para bobo tu, ni tak ada lain dah ni. Engkau ni kena sihir. Tak jauh, dekat aja. Jiran depan rumah. Tu. Nampak? Dia pun percaya. Nanti kau balik, kau tengok belakang rumah dia, dekat sekumpulan pohon pisang, kau korek di situ, kau akan jumpa sesuatu. Memang betul, dia balik jumpa betul sungguh. Ada dalam tu. Tangkal dan sebagainya. Nampak? Macam mana boleh berlaku betul tu? Bukan berkebetulan. Macam-macam cara sekarang. Sama ada memang dah dia buat, dia rancang, atau korinya jin yang dia guna sebagai pembantunya itu yang memberikan maklumat. Ini perkara yang hendaknya dijauhkan. Sebab tu jangan sekali-kali bertemu, berjumpa, jadikan bomoh, dukun atau uskun sebagai konsultan kita untuk kita konsult dia. Ya, ajaib. Sakit tak tahan, diuji dengan sakit, Allah uji sakit, biasa manusia akan jatuh ke situ. Saya dah jumpa doktor pakar lah, habis beribu lah, tak sembuh juga. Tiba-tiba kawan datang, best friend, lama tak jumpa. You sakit ni?
I ada satu tau, dulu I pun sakit macam ni tau. I jumpa bomoh tu. Immediate results. Dia pegang urut-urut je. Baca-baca boost. I balik sekarang tengok sihat. Segar bugar. Dapat beribadah dah. Solat tak perlu duduk dah, berdiri. Kita pun pergi. Sama juga macam dia. Dia pegang tarik begitu je. Elok. Mana fikir tak? Ni kan perkara yang tak masuk di akal, mencari adat. Kalau ikut sebab dan musabab manusia tak boleh buat begitu. Doktor pakar terpaksa belajar puluhan tahun. Tapi dia tak payah, dia pakai urut je. Maknanya ada sesuatu somewhere behind. Behind the scene tu yang tak nampak tu. Dan kebiasaan orang yang berprofession bomoh dan sebagainya, dia ada aturan dengan pembantunya. Dengan jin yang dia minta tolong tu mesti ada syarat. Betul kan? Cuba tengok orang tua-tua dulu yang jadi bomoh atau tukang urut. Ya, dia minta apa? Kadang-kadang dia minta benda yang tak masuk akal. Minta duit 3 sen. Minta jarum sebagai pengeras. Minta ayam warna putih semuanya atau hitam semuanya. Apa kena-mengena dengan kesembuhan? Melainkan dia ada perjanjian dengan jin yang membantu dia. Dan bila penuhi syarat jin itu, maka boleh terbatallah keislaman. Sebab akhirnya dia mengikutkan jin itulah yang membantu, menolong dan sebagainya. Lupa pada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang datang bertemu dengan man ata arrafan atau kahinan, jumpa orang pintar, jin lah, tok bomoh, tok dukun, tukang paranormal, peramal semua sebagainya tu, maka tak diterima solatnya selama 40 malam atau 40 hari. Jumpa saja. Jumpa je. Apatah lagi satu hari lagi kalau jumpa membenarkan dia, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Terbatal keislaman. Orang jumpa bomoh bukan setakat jumpa, bukan setakat membenarkan, bahkan berbuat apa yang dia perintahkan. Betul kan? Balik ni buat begini. Maka terbatal keislaman. Jadi barang siapa yang pernah bertemu dengan bomoh sepanjang usia dia, hendaklah dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, walaupun sesudah itu dia beramal, solat bagai-bagai tak diterima oleh Allah. Sebab telah terbatal keislaman dia. Ni belajar tauhid kat situlah akan diajar. Jadi jangan bermudah. Sebab tu ujian ni banyak orang yang jatuh. Ya, yang paling basic, paling mudah, orang bila diuji dengan sakit, dia tak solat. Kalau pergi ke hospital kerajaan, swasta tak tahu lah, saya pernah pergi, saya pernah duduk. Ramainya tak solat. Orang tua-tua, pakcik, makcik. Ya, yang paling obvious waktu subuh. Ya. Tanya dia, pakcik kenapa tak solat? Pakaian kotor. Itu alasan dia. Ya. Pakaian kotor berbeza dengan pakaian najis. Dan kalau dalam keadaan najis pun ada aturan, tak boleh nak berwudu. Ni apa, jarum drip tu cucuk ke sini. Tak boleh nak solat, susah. Ya Allah. Ya. Padahal ketika itulah nak kita jaga solat. Betul kan? Cukup tu, off record, masuk balik. Yang ketiga, syirik dalam mahabbah, iaitu kecintaan. Cinta ni adalah ibadah. Betul kan? Cinta yang dikaitkan dengan Allah adalah cinta yang sangat agung. Sebab itu darjat tertinggi seseorang itu mendapat gelaran daripada Allah adalah Khalilullah. Siapa? Iaitu Nabi Ibrahim AS dan Nabi SAW. Darjat tertinggi para anbiya yang dapat kedekatan dengan Allah paling hampir 2 rasul ni. Nabi Ibrahim AS mendapat gelaran Khalilur Rahman. Dan Nabi SAW juga dapat gelaran itu, 2 saja. Yang lain bawah sedikit, iaitu Al-Mahabbah. Ni ya, Mahabbah ni semua kita berpeluang. Tapi tingkatan yang tertinggi adalah dipanggil Khalilullah ataupun Khalilur Rahman. Yang dimaksudkan syirik dalam mahabbah, iaitu ia menyintai seseorang, baik wali atau lainnya, sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Maknanya dia menyamakan cinta dia kepada Allah sama dengan cinta dia kepada selain daripada Allah, iaitu orang yang di bawah darjat Nabi. Boleh tak kita samakan cinta pada Allah dengan cinta pada makhluk? Tak boleh. Ya. Cinta ini bentuk apa? Cinta bentuk mendahului perintah, ya, saranan dan sebagainya. Mesti kita dahulukan perintah daripada Allah. Betul kan? Dan perintah daripada Nabi SAW yang menjadi wakil. Allah berwakilkan, menjadi utusan untuk menyampaikan perintah. Maka Nabi SAW itu kita taati. Ya, apa bukti kita taat? Datang daripada rasa cinta yang dalam. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 3, ayat 31. 3:31.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, bagi tahu pada mereka itu, kaum kamu itu, ya. Jika kamu cinta Allah, jika kamu benar-benar mengakui cinta pada Allah, bukan hanya di ucapan, must be mesti dibuktikan. You have to prove. Apa dia? Ikuti aku. Maknanya kena ikut Nabi SAW. Orang sekarang mengakui cinta Rasul, buat majlis lagi, majlis cinta Rasul. Tapi tak ikut aturan Rasul. Ikut SOP tok guru dia. Betul kan? Buat majlis macam-macam, menari gila, terpekik, terlolong lah. Melambai-lambai begitu. Lambai ke siapa? Persis macam artis Korea tu dibuat. Nampak tak sekarang? Banyak tak seperti itu? Banyak. Adakah itu cara yang diajar oleh Nabi SAW? Bentuk kecintaan, bermajlis? Tak. Bukti kecintaan, tu ayat depan kata, fattabi'uni. Maka ikuti aku. Ikut Nabi SAW dari sisi apa? Dari sisi cara beragamanya Nabi SAW. Sebab Nabi SAW adalah role model. Maka akan dapatlah kecintaan daripada Allah. Bukan setakat Allah menyintai kita kerana mengikuti Nabi SAW. Bahkan mendapat keampunan. Ni tengok, penting tak keampunan? Sebab bila dah dapat keampunan daripada Allah, maknanya Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Sebab syarat nak masuk syurga, mesti tiada dosa. Clean, bersih, dibersihkan dulu. Sebab syurga takkan terima orang yang ada sebesar zarah dosa. Jadi nak dapat kecintaan, nak dapat keampunan, wajib ikut Nabi SAW dalam cara beragama. Itulah bukti sebenar kecintaan. Jangan ikut selain daripada Nabi SAW. Siapa pun dia, tok guru kah dia, tok syekh kah dia, keturunan Nabi SAW kah dia, ya, siapa saja, semuanya itu mesti menurut Nabi SAW. Tapi sekarang orang ganti. Mereka lebih mengutamakan perintah, arahan, ajaran para agamawan atas daripada Nabi SAW. Nabi SAW ya, arah ke kanan, dia nak pergi ke kiri. Nampak tak? Berani dia cakap seperti itu. Dari segi perkataan pun sudah berlaku kurang adab, buruknya adab terhadap Nabi SAW. Kalau dah Nabi SAW ke kanan, kita ke kanan jugalah. Kenapa nak ke kiri? Betul kan? Patutnya laras bahasa seperti itu. Walaupun dia ada makna ganda di sebaliknya. Tapi dalam urusan ini tidak ada makna ganda. Mesti persis sama. Tu. Jadi di sini disebut, iaitu mereka lebih menyintai. Maknanya mereka lebih mengutamakan perintah makhluk berbanding dengan perintah Allah. Mereka cinta pada makhluk. Sebagaimana orang kafir musyrikin menyintai berhala-berhala mereka, melebihi cinta mereka pada Allah. Ya, bawa ke merata patung, puja, macam-macam majlis dibuat, ritual-ritual tertentu, yang membesarkan berhala, bukan membesarkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta pada Allah. Ni cinta yang tercela, cinta yang terlarang. Ya, cinta pada makhluk boleh tak? Boleh tak? Boleh. Dalam batasan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Cinta maknanya sayang, kasih. Sayang pada ibu bapa, boleh tak? Tapi boleh tak sayang pada ibu bapa melebihi sayang pada Allah Ta'ala? Sayang pada Rasul. Sebab tu Nabi SAW sebut tak beriman seorang sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, kedua orang tuanya dan sesiapa sahaja. Betul kan? Maknanya dari sisi apa ni? Komitmen di atas agama. Ya. Sebab itu tengok wasiat Luqman dalam surah Luqman. Mula la tusyrik billah. Kemudian taat pada kedua orang tua. Tapi kalau orang tua perintahkan untuk melakukan syirik, jangan ditaati. Sayang macam mana pun kamu kepada kedua orang tua kamu, kalau kedua orang tua kamu mengarahkan kepada perkara yang dibenci oleh Allah, jangan kamu ikut. Tu. Ya. Sebagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kan, masuk Islam, mak dia boikot. Boikot, protes dengan tidak mau makan. Berhari-hari tak nak makan. Ya, konon-konon supaya anak tu macam ni, terkalahkan ataupun anak tu kesian kat mak, tak jadilah. Tak jadi masuk agama Islam.
Tapi anak dia kata apa? Mak hidup mati 2-3 kali pun aku tetap di atas akidah ini. Tu. Ya, sebab apa? Tak boleh taat dalam hal kemaksiatan. Jadi kita mesti mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasul. Biarpun penduduk muka bumi majoriti menyelisihi. Sebagai bukti cinta kita, kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita tak akan berani bergeser walaupun sejengkal. Tak berani. Ya. Walaupun dilakukan oleh majoriti manusia. Kita nak ikut seperti persis mana Nabi SAW mengikut. Ya, untuk diikut. Kita tak akan buat perkara-perkara yang Nabi SAW tak buat dan Nabi SAW tak perintah. Tak berani nak melangkaui Nabi. Sebab kita ingat Allah pesan. Dalam banyak ayat. Contoh dalam surah Al-Hujurat. Ayat pertama lagi Allah sebut. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu. Baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman. Jangan kamu melangkaui Allah dan Rasul. Berani melangkaui. Allah kata A, kamu kata B. Nabi SAW kata C, kamu kata D. Jangan sekali-kali kamu mengatasi, melangkaui Allah dan Rasul. Ya, Allah larang. Jadi, jalan saja, ikut aturan. Ya, jangan memandai-mandai dalam urusan agama. Jangan memandai. Apatah lagi di zaman sekarang. Banyaknya penyimpangan. Ya, banyaknya penyimpangan atas nama agama. Dan orang-orang seperti itu sangat menakjubkan, mempersona penampilan. Cara bercakap, lemah, Masya Allah, aturan, bahasa. Ya, senyum, tak berhenti. Ya, very friendly. Easy to approach. Nampak? Santunnya, dia khayalak ramai, Masya Allah. Dari satu sisi. Tapi agama bukan letak kriteria itu untuk menentukan kebenaran atau kebatilan. Yang dilihat dari segi sejauh mana mereka muwafaqah dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni kaedah kena pegang. Ya, agama bukan dilihat ya by first impression penampilannya, bukan. Pakai kopiah tak pakai kopiah, oh yang pakai kopiah lebih pada tak pakai kopiah. Yang pakai kemeja dengan pakai t-shirt lebih yang pakai kemeja berbanding yang t-shirt. Nampak tak? Orang sekarang, orang awam banyaknya lihat begitu. Ya, as long minimum requirement tu comply. Betul kan? Menutup aurat. As long dia memenuhi, that's it. Yang kita nak tengok pokok dia tu, tauhid dia, betul tak? Nak tengok dia berjalan di atas sunnah atau lawan pada itu. Itu yang patutnya. Sebab tu kita kena ajar. Ya, peranan para penceramah ni kena bagi kaedah supaya jangan manusia tertipu. Kadang-kadang, Allah, kelulusan apa tu, doktor PhD hadis tapi kopiah pun tak pakai. Tu nampak tak kejahilan sampai tahap tu boleh keluar ungkapan. Tengok tu Tok Syekh tu, serban jubah. Dia tak berhenti selawat. Tu dia. Bukan itu. Bukan itu neraca kebenaran. Neraca kebenaran dilihat dari sisi pokok dia. Yang lain tu adalah sebagai kelebihan, bonus. Kemudian yang keempat, syirik dalam ketaatan. Iaitu ketaatan pada ulama atau syekh dalam hal kemaksiatan. Dengan mempercayai bahawa hal tersebut dibolehkan. Taat pada para agamawan. Walaupun kita tahu dia batil. Tetap taat. Tahu dah agamawan tu menipu. Dia bercakap dusta. Dia bercakap huduh. Ya, guna perkataan yang kasar. Memfitnah orang. Di meja ceramah. Tetap juga diusung dia. Bawa ke sana kemari. Ramai pula follower dia. Sebab apa? Dia good orator. Good orator ni yang selalu mempengaruhi orang. Betul kan? Pandai bercakap. Sebab tu perkataannya dia adalah sihir. Boleh menghipnosis sesiapa saja. Betul kan? Pintar berbicara. Sehingga dia pandai atur bahasa larasnya, maka orang pun terkasima dan tertarik. Tu bahayanya. Ya, bahasa ini bila disusun dengan bijaksana, kecuali kita ada penapis. Kita tengok dia punya kandungan tu. Bertepatan atau tidak. Itu penting. Ya, jangan tertipu dengan ucapan. Lihat apa isi kandung yang dia ucapkan. Ya, taat pada ulama atau syekh. Sehingga kadang-kadang menganggap syekh tu mengetahui apa yang berlaku tentang diri dia. Dalam tarikat ada ajaran seperti itu. Ya, setelah berbai'ah dengan syekh, melakukan aturan-aturan tertentu, ya, mengikut proses kononnya pentarbiahan, ingat, jangan buat maksiat. Syekh tengok, tahu apa kita buat, walaupun syekh tak ada bersama kita. Sampai tahap tu. Jadi saya cerita bukan reka, saya dah pernah melalui perkara tu. Dulu pernah ikut satu tarikat, bersuluk lagi. Saya ingat sampai sekarang tu perkataan tu. Ya, kita dalam bersuluk ni, syekh tahu apa saja yang kita buat. Ya, sampai tahap tu. Tahu perkara gaib kan tu?
Kita pun takut pada syekh. Kita takut pada syekh, bukan takut pada Allah. Bahkan dikatakan syekh tu nanti dialah yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Dia tu akan bawa kita masuk ke dalam syurga. Sampai tahap tu syurga ada di tangan syekh. Bayang. Ramai yang ikut. Bukan jadi orang kampung yang ikut saya ni. Orang cerdik-cerdik. Ada degree, ada PhD, ada master bagai. Cerdik dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama tiada guna. Betul kan? Biar tak cerdik dalam urusan dunia tapi pandai dalam urusan akhirat. Sebab yang akan menyelamatkan di negeri akhirat, urusan dunia ke urusan akhirat? Tak ada jawapan. Ini soalan kan? Soal mesti ada jawapan. Urusan akhirat tu kan? Tapi kalau ada dua-dua, sempurna. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apa macam mana Imam Syafi'i rahimahullah sebut? Khairud dunya ma'al ilm. Man arada al-akhirah, barang siapa yang berkehendakkan tentang akhirat, maka hendaklah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa hendakkan urusan dunia, maka juga hendaklah dengan ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa nak dua-dua tu, maka nak juga dengan ilmu. Jadi sebab tu ilmu ni adalah perkara yang membezakan seseorang dengan orang lain. Dan Allah muliakan orang yang berilmu, iaitu beberapa darajat. Betul kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu apa ni? Ilmu apa pun. Kalau dia belajar ilmu sesat, tinggi tak darjat dia di kalangan pengikut dia? Tinggi. Betul kan? Ambil dia air, hembus dengan air liur je, berebut orang nak minum air dia. Ada keberkahan. Sampai tahap tu kebodohan. Ya Allah. Nak cerdik bukan minum air ni, bukan. Nak periksa ni kan? Macam-macam baca air. Bawa jumpa ustaz. Ustaz tolong baca. Ya. Padahal ustaz pun kurang cerdik. Bacalah dia, tak apa dia hembus je. Berbalik bagi anak. Ya Allah. Kenapa sampai tahap tu cara pemikiran? Lebih baiklah panggil saya baca kat kolam tu. Semua lepas dia kelas, semua pergi minum. Tak payah dah datang kuliah. Cerdas. Agama tak macam tu. Tu bagi permisalan. Betul kan? Mana ada reservoir dekat Selangor ni, empat apa? Retention pond apa tempat apa air tu kan? Takungan air tu. Pergi baca kat situ. Bawa mana-mana tahfiz, engkau assign di bahagian ni baca. Satu penduduk Selangor dapat. Cerdik lah lepas tu. Tambah bodoh lagi ada. Sebab first step tu pun dah masuk pintu kebodohan. Padahal agama ni tidak mengajar seperti itu. Jadi jangan memperbodohkan akal kita. Agama ni mengangkat darjat akal. Akal yang berjalan di bawah nakal, iaitu wahyu. Itulah orang pintar. Jadi jangan bermudah dipermainkan, diperbodohkan oleh orang. So kita sendiri yang hendaknya mengambil inisiatif. Jangan bermudah-mudah menerima apa yang disampaikan. Kita kena ada filtering system. Allah bagi kita, we have our own filtering system. Betul kan? Allah bagi kita intelek ni, akal ni, IQ. Quran perintahkan kita banyak berfikir. Berfikir. Dengan berfikir itulah maka kita akan temui kebenaran. Membaca kemudian kita berfikir, benar atau tidak ni Quran sebut? Oh benar. Dibuktikan di lapangan. Tengok orang-orang yang mendapat hidayah. Kenapa? Mereka berfikir. Betul kan? Macam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sanggup tu meninggalkan negara Parsi, pergi ke bumi Madinah. Kenapa? Dia telah diberitahu oleh para pendeta rahib Nasrani bahawa dalam kitab mereka mengatakan nanti akan datang seorang Rasul, dia akan berhijrah daripada bumi Mekah, gurun tu ke Madinah. Rasul yang terakhir. Maka dia nak bertemu dengan Rasul itu. Sebab itu kenapa orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani apa satu lagi, Quraizah, ada di bumi Madinah. Padahal bumi Madinah tidak ada kemuliaan di sisi mereka. Yang ada kemuliaan bumi mereka tu di Palestin tu. Sebab tu majoriti mereka semua Rasul ada di situ. Nabi Ibrahim AS datang daripada bumi Kaldan, Iraq, pergi ke situ, pergi ke Mesir, dapat hadiah yang kemudian jadi isterinya Hajar AS, pergi ke bumi Mekah, kemudian balik semula reside kat mana? Meninggal dan wafat di mana? Di daerah tu. Kemudian lahir anak keturunannya semua di situ. Nabi Musa AS yang sebelumnya pendahulunya Nabi Yusuf AS menjadi Perdana Menteri lah istilahnya, Menteri Keuangan. Full authorized untuk manage the whole country. Betul kan? Full power
fully delegate by Fir'aun ketika itu lah. Ya. Kemudian baru datang Nabi Musa alaihissalam yang kemudiannya jadi third class citizen Bani Israel, diperhambakan oleh Fir'aun ketika itu. Kemudian berlaku apa? Ultimate-nya berlaku total exodus. Keluar beramai-ramai berhijrah ke mana? Pergi ke situ, Palestin tu. Nampak? Terbelah laut, pergi ke kawasan gurun Sinai. Nampak? Tapi kenapa ada sebahagian daripada mereka kemudiannya berhijrah ke bumi Madinah? Gurun, bukan laluan utama, bukan tamadun dunia. Tak terkenal pun. Sebab apa? Sebab mendengar bahawa akan datang Rasul yang dinanti-nantikan. Akan datang di situ. Datang. Tapi bila datang Rasul tu, apa jadi? Tak terima, betul kan? Sebab apa? Punca utama sebab apa? Sebab? Keturunan. Okey, sebelum lagi daripada itu, yang menyebabkan iblis keluar daripada neraka, sama je punca dia. Punca pertama manusia ni melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, maksiat pertama, iaitu hasad. Quran sebut sebab penyakit hasad. Hasad menantijahkan apa? Sombong, takabur, riak, sum'ah. Tu penyakit berapa rangkai. Penyakit yang paling membinasakan. Lebih bahaya daripada penyakit 3 serangkai. Tapi 3 serangkai ni lah orang bukan main lagi bersungguh-sungguh. Betul kan? Ambil takaful lah, ambil insurans lah. Supaya well nanti ya akan di-treat properly. Tak payah ambil nombor. Tiap-tiap bulan datang buat maintenance. Sakit jantung, kencing manis, apa satu lagi? Darah tinggi, betul kan? Habis duit ribuan. Ini penyakit yang membinasakan dia bukan di dunia je, di akhirat. Tak dipeduli dia. Hasad, sombong, riak, ujub, takbur. 5 sekali. 5 in 1. Yang akan membinasakan, yang telah membinasakan syaitan, iblis, yang membinasakan kaum Yahudi. Tapi berbeza dengan Salman ni. Sebab itu dalam Quran disebut, orang-orang Nasrani ni dia lebih dekat pada Islam berbanding orang-orang Yahudi, Bani Israel. Betul kan? Dia masuk Islam tak dia? Ni, Salman Al-Farisi. Masuk dia. Macam mana dia datang? Bila dia datang bumi Madinah, ni off record lah, tak apa sejarah tambahan. Lalu, ya, dia ringkas cerita, dia dijadikan hamba abdi. Ditangkap orangnya, dulu kan, tangkap orang, milik dia jadikan hamba ataupun dia jual di pasar untuk dibeli oleh orang lain. Jadi hamba Yahudi. Jadi hamba Yahudi. Dia Nasrani je. Ya, kemudian bila Nabi SAW berhijrah sampai ke bumi Madinah, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika itu masih lagi belum Islam, cari jalan macam mana nak jumpa Nabi SAW. Akhirnya dia jumpa. Dan Nabi SAW kenal dia. Bila dia datang, dia bagi pada Nabi SAW, dihidangkan pada Nabi SAW kurma. Bagi kurma pada Nabi, rutab. Nabi SAW tanya dia. Ya, kurma ni kamu bagi, ya, sebagai apa? Dia kata, ini sebagai sodakoh. Nabi SAW tanya dulu, sebelum makan. Oh, ambil semula. Esok dia datang lagi, bawa lagi kurma. Sekali Nabi SAW tanya, kamu bagi ni atas apa? Atas hadiah. Lalu Nabi SAW makan. Maka daripada situlah, ya, pertama dia dah tengok tanda kenabian tu, salah satunya adalah tak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Tak terima zakat, terima hadiah. Itu bukti. Kemudian sambil Nabi SAW makan, dia tengok di belakang Nabi SAW. Sebab dalam kitab mereka mengatakan ada tanda kenabian, khatam nubuwah, iaitu sebesar, dalam riwayat menyebutkan sebesar telur burung merpati. Dia tengok belakang memang ada. Segera dia pun beriman pada Nabi SAW. Tu beza orang nak cari hidayah dan kebenaran. Berbeza orang nak mencari pembenaran. Datanglah dalil apa pun tetap degil, tak nak berubah. Seperti Yahudi. Jangan jadi seperti Yahudi. Bila kita datang menjelaskan ini syirik, ini tauhid, degil dia. Tak, ini bukan syirik ni. Maka dia datangkan pelbagai syubhat. Kita bukan kita i'tikad orang mati tu yang memberi dan sebagainya. Kita cuma jadikan mereka itu sebagai perantara je. Dia usaha je. Macam kita jumpa doktor lah. Kalau gitu doktor tu syirik lah. Nampak? Syubhat dia datang. Sebab tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia tulis kitab Kashfus Syubhat. Ya, menjelaskan dalam 16 sisi ataupun perbahasan. Nak membantah orang-orang yang mengatasnamakan, khususnya dari segi, iaitu boleh meminta pada orang mati. Ya. Pergi ke kuburan, bercakap dengan ahli kubur, minta itu, minta ini. Betul kan? Tengok orang YouTube tu punya banyak. Tak terhitung. Membesarkan kubur. Ya, buat bangunan tinggi-tinggi.
Pasang lampu, letak bunga punya banyak. Macam orang India tu bunga dia banyak kan. Macam tu lah kubur. Cuba lihat. Agama kah itu? Agama berlepas diri daripada itu. Agama kita sederhana. Ya. Lahir dalam keadaan miskin, kembali pada Allah pun dalam miskin. Keadaan miskin. Ni kubur mengalahkan kemiskinan. Kaya yang makmat. Betul kan? Sesuai dengan tu. Persis sama seperti kuburan orang-orang Cina. Makin besar, makin atas puncak bukit, memang very first class lah dia. Orang Islam pun nak buat besar-besar bangunan, tembok-tembok besar. Padahal Islam larang. Ni. Itu taat pada siapa? Taat pada agamawan lah. Suruh buat kubur besar-besar. Kemudian dijadikan rutin untuk ritual ibadah tertentu. Ikut SOP tertentu. Sekarang kat Malaysia banyak lah. Dicari kubur-kubur untuk keramat dulu-dulu. Ya, jumpa dia, cerahkan kawasan tu, lalu dia buat bangunan besar-besar. Tu nak naik Gunung Jerai tu ada satu kubur. Ada SOP, mandi lah bagai-bagai. Agama apa macam tu? Masuk akal ke? Akal pun tak boleh menerima. Tapi begitulah bila dah terkena syubhat syirik ini, sulit dia nak berlepas diri. Kecuali orang yang memang ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Lepas tu dilarang taat. Ya, dilarang taat dalam urusan itu. Bagaimana nak bantah itu? Melainkan tengok Quran. Apa Quran ajar? Tengok di sini contoh. Ketaatan pada ulama atau syekh. Jangan jadi seperti orang-orang Nasrani. Ni Allah sebut. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim yang dah rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Surah At-Taubah surah yang ke-7 ayat 31. Apa maksud ayat ini? Iaitu taat kepada para ulama, pada agamawan dalam hal kemaksiatan. Iaitu dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kita kena ingat. Ibadah ni bukan hanya tunduk, rukuk, sujud. Bukan. Bukan hanya solat, puasa, zakat, haji. Bukan itu. Skop ibadah ni terlalu luas cakupannya. Ya, sebagaimana kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un. Likulli ma yuhibuhullah wa yardah. Minal aqwal wal af'al. Az-zahiratu wal batinah. Ibadah itu adalah satu cakupan nama yang mencakupi apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah redai. Tengok dia punya spesifikasi tu. Ibadah tu apa yang Allah cintai, apa yang Allah redai. Maknanya apa? Yang menetapkan sesuatu itu ibadah atau tidak siapa? Allah Ta'ala. Dan itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dan wahyu hanya dapat diketahui melalui perantaraan Rasul. Sebab tu kata Imam Zuhri rahimahullah, ya, minallahi risalah wa 'ala rasul al-bala wa 'alaina at-taslim. Risalah itu datang daripada Allah. Allah yang Maha Tinggi. Kepada Nabi SAW menyampaikan seluruhnya. Tak ada satu pun yang tertinggal. Lengkap sempurna. Tapi datang orang kemudian yang menyimpang ni belum lengkap. Tak puas hati dengan cara zikir Nabi SAW, tak best. Maka dia buatlah macam-macam SOP. Break dance lah, macam-macam. Diiringi dengan kompang lah, bagai-bagai. Buat dalam masjid, hiruk pikuk, terpekik terlulu. Padahal masjid tempat yang paling aman, paling tenang. Betul kan? Bayang. Sampai tahap tu manusia buat. Sampai tahap tu manusia ikut. Jangankan di masjid dia buat begitu. Di kuburan pun dia buat juga. Pesta hiburan tu. Macam-macam bentuk zikir. Terpekik terlulung. Bergendang lagi. Berkasidah lagi. Ya Allah, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat apa? Buat kenduri. Bentang 3. Apa tu? Pacak payung. Bukan. Kuburan tempat ziarah, tempat muhasabah, tempat mengambil ibrah, tempat untuk berdoa, untuk orang mati. Nampak? Tapi yang dibuat lain. Duduk ramai-ramai, duduk atas kubur lagi, dilarang. Ya, kemudian berkasidah. Kemudian diiringi dengan gendang, paluan, bagai-bagai lah, macam-macam ni buat. Yang terkini tu tengok bentuk rangka manusia dah. Bentuk rangka macam badut tu berjalan masuk dalam kubur. Ya Rabbi. Sampai tahap tu manusia. Itu belum Dajjal datang lagi. Belum Dajjal sejati. Baru Dajjal-Dajjal sebelum dia. Nabi SAW perkara yang paling dikuatiri, yang paling ditakuti sebelum Dajjal yang hakiki datang, para Dajjalun kazzabun. Siapa? Du'atun abwabu jahannam. Para du'at yang menyeru kepada neraka. Bukan ceramah tak elok tak. Bukan semua maksiat. Tapi mengajar bukan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Their own version. Not yang Nabi SAW punya version.
Banyak tak orang seperti itu sekarang? Banyak. Nak keluar Al-Quran hadis pun sikit kita boleh dengar. Itu ciri pertama kita boleh tengok. Berat lidah dia nak sebut. Ya, banyak kata-kata dia. Kata tok guru tu, tok wali tu, tok syekh tu, dia tak sebut. Dia tak sebut qala Allah wa qala Rasul. Beza Allah dah letak di situ untuk kita nilai. Majlis yang penuh barakah, penuh kebenaran, mesti banyak Quran dan hadis dibacakan. Itulah dia kebenaran. Dan itu tanggungjawab para agamawan. Mesti besarkan Allah dan Rasul. Bukan tok guru, tok syekh, pak kiai, pak habib. Bukan. Ni kadang, ya Allah, ceramah daripada awal sampai akhir, tak ada langsung Quran dibaca. Hadis pun tak baca. Kalau baca pun terjemahan dia je. Yang kata sekian-sekian syekh saya dulu, ijazah saya amalan begini. Dia nak panjang umur baca yang ini. Dia kira nak panjang umur je. Ya Rabbi. Sampai tahap tu. Sekarang dah kita boleh clarify. Apa yang saya sebut ni, tuan-tuan perempuan boleh clarify. Tengok lah. Dalam YouTube banyak. Boleh tengok betul atau tidak tentang kuburan tadi. Betul tak dia main gendang, dia bekas sidah, betul tak? Betul tak dia berzikir, terpekik, terlolong di situ, menari lagi, betul tak? Padahal kuburan bukan seperti itu sifatnya. SOP Nabi SAW ajar datang ke kuburan, sampai je ke bahagian kuburan, tanggal kasut. Ya, jika memungkinkan. Jika mudarat, pakailah kasut. Kemudian lalu ikut laluan, jangan dipijak kubur. Kemudian bagi salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullahu lana walakumul afiyah. Kemudian sampai tempat yang dituju, berdoalah untuk pemilik kubur dan seluruh ahli kubur. That's it. Enough. Balik lah. Ni duduk bentang tika, makan pula kat situ lagi. Ya. Khususkan di pagi raya, pagi-pagi, raya hari kebahagiaan, gembira, dia pergi hari menangis. Pula kat situ hari kesedihan. Hari lain tak boleh pergi ke? Nampak? Kalaulah itu agama, tentu Nabi SAW dah menetapkan. Disunahkan untuk menziarahi kubur pada pagi raya, sesudah selesai solat raya. Ada tak? Tapi orang buat tak? Hadis apa dia pakai tu? Hadis tok guru. Bukan hadis Nabi SAW. Berat tak nak sampaikan perkataan seperti ini? Berat. Mesti akan dapat gelaran sekejap lagi. Special punya title. Nampak? Apa titlenya? Wahabi. Itu kaedah tak ilmiah, character assassination, orang low class thinking. Nampak? Kalau orang cerdas, mesti datang ke fakta, betul kan? Tahu nak bagi gelaran aja. Persis sama seperti orang-orang kafir, musyrikin yang menentang Nabi SAW. Kalau hujah, memang tak boleh lawan lah dari segi hujah. Guna character assassination. Nabi orang gila, memecah belah masyarakat, melawan arus mainstream, ya, menentang, tak setuju dengan pelestarian amalan nenek moyang, macam-macam. Tapi semuanya adalah, ya, tiada memberi bekas pada dakwah Nabi SAW. Kerana kebatilan tak akan dapat mengalahkan kebenaran. Maka bergembiralah di atas kebenaran. Baik. Rasulullah SAW menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatin iaitu al-khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat pada Khaliq, yakni Allah. Jadi tak boleh sekali-kali kita mendahului makhluk, perintah makhluk, ajaran makhluk berbanding dengan perintah Allah dan Rasul. Ni kena ingat. Ni bukan senang. Bukan senang. Tengok bagaimana keluarga Yasir itu sampai syahid. Betul kan? Demi nak mempertahankan bahawa tidak ada ilah yang berhak dibalik dengan benar melainkan Allah. Bilal radhiyallahu an sanggup, ya, keluarga Yasir itu menggadaikan nyawanya. Sehingga Nabi SAW ketika melihat mereka diperlakukan dengan zalim itu, ketika perintah belum lagi, ya, diturunkan untuk mempertahankan diri, boleh melawan, ya, apa yang diperintahkan ketika itu, sabran ala Yasir inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kamu daripada Allah ada syurga. Be patient. Kalau kita dinasihat begitu apa? Apa sabar-sabar? Kau tak kena, tak apalah. Cuba kau kena tengok. Macam aku juga, bahkan lebih parah barangkali. Tapi sahabat sangat memahami. Nabi SAW perintahkan sabar, maka mereka taat. Sabar. Sebab mereka tahu janji. Mereka yakin Nabi adalah as-sadiqul masduq, al-amin. Kita sebab kita tak yakin dengan agama. Ya ke? Ya ke? Ada orang datang perkataan ya ke tu. Question saja. Ya ke buat ni? Ya ke? Akhirnya tak buat. Betul ke? Betul ke? Sifat ragu ni sifat yang berbahaya. Sebab tu syarat tauhid ni, la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah al-yaqin, menafikan asyak.
Dah belajar kan sebelum ni? 7 syarat tu. Ni semuanya puzzle-puzzle yang ada pada kita senang kita nak guna bila diperlukan. Kita boleh defend diri kita daripada segala syubhat. Baik, yang kelima, syirik hulul. Ajaran doktrin iaitu makhluk bersatu dengan Tuhan. Oh, ni ajaran paling berbahaya. Oleh sufi sesat ni. Iaitu mempercayai bahawa Allah menyatu ke dalam makhluknya. Ini adalah akidah Ibnu Arabi, seorang sufi yang meninggal dunia di Damaskus, di Syria. Ibnu Arabi mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Ya laita syi'ri manil mukallafu. Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb. Duhai sekiranya siapakah yang dibebani kewajipan. Dia kata apa? Allah dan makhluk tu satu. Kita ni Allah, Allah tu kita. Wal-iyazubillah. Ana al-haq. Al-Halash kata Allah ada dalam jubah aku. Ajaran sesat sekarang banyak. Tak terhitung. Sebab menggunakan media platform medsos ni, media sosial. Banyaknya. Tak diambil tindakan. Yang berani lawan siapa? Orang yang terus sesat tu lah. Wahabi. Dia tu yang ada selalu dialog, debat, tulis macam-macam. Ya. Nampak? Sehingga tulis buku. Banyak buku. Pandai, cerdas tulis buku. Berjilid-jilid tu. Saya tak payah sebut lah. Nanti sebut tuan-tuan pergi cari pula. Nanti jadi sesat pula. Biar tak bagi tahu. Beli buku dia baca. Amazing lah. Super lah. Memang cerdas tulis. Tapi pemahamannya batiniah. Sesat dalam penafsiran. Tengok itu hari kan timbul isu tafsiran Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di situ tu maknanya Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dipertahankan oleh kelompok agamawan ini. Sampai tahap tu. Mana ada para salaf yang menafsirkan seperti itu? Dia kata alam ni semua ni ada perwujudan cerminan Allah di dunia ni. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu adalah Allah. Sampai tahap tu. Barangkali tuan-tuan masa betul ke ada ke begitu? Memang ada. Ya. Dan ni meluas dia, ramai pengikut dia. Ya. Bahkan yang mengaku seperti ini orang biasa aja, cikgu. Tapi follower ratus ribu. Baca Quran pun salah. Punya teruk baca Quran. Boleh kata dia tu markam tinggi, martabat hebat, wali. Sampai tahap tu bodoh manusia. Ikut. Ya. Puncanya apa? Jahil. Puncanya apa? Nak jalan pintas menuju syurga. Jadi agama ni tiada jalan pintas. Mesti ikut aturan. Mesti dimulai dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Betul kan? Ni tak dia. Dia tak pakai ilmu kita ni. Dia pakai ilmu laduni. Ilham, kasyaf. Sehingga timbul perkataan di sisi mereka ini, kamu tu mendapatkan ilmu daripada orang mati. Hadis kan dapat daripada orang mati lah. Kita bukan dengar langsung pada Nabi SAW, betul kan? Kita dengar daripada Tok Guru kita, Tok Guru dengar pada Tok Guru sampai Nabi SAW. Yang hidupnya Tok Guru kita je, selepas dia mati semua dah. Jadi dia kata dapat ilmu daripada orang mati. Adapun kami dapat langsung daripada yang maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum, iaitu Allah Ta'ala. Bayang. Tu yang best tu, ilmu tahap tinggi. Siapa tak ada? Baca lagi kitab-kitab mereka. Banyak, tak terhitung tulisan itu. Ini aliran sufi yang sesat, yang menyimpang. Kemudian dikombinasi pula dengan aliran batiniah. Banyak ni. Apa ciri khas dia? Setiap huruf tu ada makna. Alif tu, ba, ta, sa tu, titik sampai titik pun ada makna. Sampai tahap tu ajaran itu. Ya. Nak tahu ajaran mereka tu, kalau kita pergi rumah mereka ada banyak macam rajah. Tulisan bentuk Jawi tu, tulisan Arab, ada nombor, buat segitiga, buat bulat, bagai-bagai. Tu dia. Salah satu ciri dia. Baik. Sekiranya seorang penyair sufi lainnya yang mempercayai akidah hulul bersenandung. Syair dia. Wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Masya Allah. Sampai tahap tu boleh bercakap. Tiada anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita juga. Wamallahu illa rahibun fi kanisah. Dan tiadalah Allah itu melainkan seorang rahib yang ada di gereja. Ini semuanya diambil daripada buku-buku mereka. Ucapan mereka. Kalau buka buku-buku sufi dia menyimpang, tak terhitung perkataan seperti ini. Ya. Dalam bahasa Melayu pun banyak. Tebal-tebal kitab dia. Tulis berjilid tu. Beli dia orang, laku di pasaran. Tu yang terpengaruh. Tu dia kata ilmu-ilmu kita ni ilmu kulit aja, syariat je. Ilmu kami, ilmu hakikat. Tu dia. Perjalanan nak kenal Allah mesti 4 dia kata. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, hakikat. Kamu tu level 1 je, syariat. Sebab tu dia kata barang siapa yang berzikir harap pahala, maka syirik.
Barang siapa berzikir nak dapat syurga, syirik. Ni sesat dah ni. Padahal Quran kata suruh begitu, betul kan? Tu sampai tahap tu. Banyaknya aliran tu tak terhitung atas nama pelbagai tarikat. Dia punya prinsip pun sama. Kalau kita duduk dalam majlis dia, kita duduk lama dengan dia, inilah doktrin yang akan dia masukkan. Akhirnya kita pun akan menyimpang, menyingkirkan diri daripada mainstream. Tak pergilah solat masjid surah, tak pergilah. Akan solat sendiri di rumah. Solat Jumaat tak pergi. Ya, sampai tahap tu. Yang pelopor-pelopor bukan calang-calang, ada doktor lagi. Aliran agama lagi dia, tu ketua dia. Ya, boy. Wujud. Sekarang, tak terhitung banyaknya. Bahkan ada otoriti lagi dia. Kalau tidak, macam mana dia boleh menghalalkan perkara yang haram? Tarikat Haqqani dan Syabandi tu. Macam mana dia boleh lepaskan? Tu tarikat saya dulu tu. Tapi bukannya Haqqani tu. Saya tarikat Naqsyabandi Al-Khalidi. Tarikat tu yang terbesar di Malaysia cawangannya. Daripada Indonesia. Pergi saya bersuluk bagai-bagai. Dulu dalam perjalanan mencari. Macam-macam aliran yang saya ikut. Tapi ada jiwa. Bila saya dalam perjalanan tu, saya minta kepada Allah, ya Allah, jika ini benar ajaran ini, kau tetapkan aku di situ. Kalau tidak, ya Allah, kau jauhkan aku. Tu mesti kena minta doa. Hidayah tu kena minta seperti itu. Ya, sebab orang sesat, orang menyimpang pun baca juga ayat Quran, ihdinas siratal mustaqim. Solat lagi, betul kan? Tapi tetap berada di atas kesesatan. Dan dia merasakan berada di atas kebenaran. Sebab apa? Ketika dia membaca ayat itu, dia tak menghayati seperti itu. Maka dia kekallah di atas kesesatan. Tapi kalau dia baca dengan kesedaran, ya Allah, jika apa yang aku buat ini benar, sesuai mufaqah dengan perintahmu, ya Allah, benar tauhidnya, benar ibadahnya, maka kau tetap aku di situ. Jika tidak, ya Allah, kau ganti. Kau bawa aku sampai aku jumpa kebenaran. Allah pasti akan bagi. Allah akan tanamkan keganjalan dalam hati. Ganjil ni, pelik ni. Akhir tersikat sesuatu. Sampai kata Tok Guru, ya, boleh memasukkan dalam syurga. Tok Guru tahu apa yang kita buat. Ya, Tok Guru tu percaya di atas kepalanya sinaran arash Allah. Sampai tahap tu. Kalau orang yang tak boleh berfikir dah mati cara akal dia, akan membesarkan, selamat gitu. Buat maksiat pun boleh masuk syurga. Sebab tu guru kita nanti akan bagi syafaat. So saya ingat sampai sekarang, kalau kita pergi mana-mana, walaupun macam mana kita duduk di mana, Tok Guru tahu apa yang kita buat. Sehingga akhirnya kita takut pada Tok Guru. Kita beribadah kerana Tok Guru. Takut. Bukan takut pada Allah. Cukup ada kata? Banyak lagi. Itu belum cara prosedur zikir dia lagi. Macam-macam zikir dah saya buat. Bertaubat lah. Bertaubat. Ya. Tapi ada pengalaman. Maknanya bercakap bukan berdasarkan teori on paper, bukan. Dah lalui. Itu belum lagi banyak jemaah-jemaah Islam lagi. Yang politik tak politiknya semua dah lalu. Jadi nakib lagi orang pakai. Jadi macam-macam. Jadi itulah hidayah. Lepas tu sebab tu bernilainya hidayah daripada Allah. Sebab tu kita minta kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Minta kepada Allah. Allah pasti akan beri. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, maka Allah akan biarkan kita. Yang kita menyangka berada di atas kebenaran, rupa-rupanya berada di atas kebatilan. Itu yang paling kita takut. Tengok-tengok nanti buka rekod kita di hadapan Allah, satu pun Allah tak terima. Ini penting penting. Ilmu nombor satu, minta hidayah kepada Allah. Yang keenam, 2 minit syirik tasarruf. Ya. Syirkut tasarruf. Iaitu i'tiqad sebahagian wali memiliki keleluasaan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk. Percaya bahawa mereka dapat mengatur persoalan-persoalan makhluk. Mereka menamakan para wali itu dengan wali kutub. Padahal Allah Ta'ala telah menanyakan orang-orang musyrik terdahulu dengan firman-Nya, "Wa may yudabbirul amr fasayaqulu nallah." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka berkata Allah. Sebab ada kelompok yang mengatakan alam ini diatur oleh orang-orang tertentu. Ada dia punya organisation chart. Yang paling atasnya wali kutub. Bawah tu ada wali Nujaba, macam-macam lah. Wali Naubah, bagai-bagai. Ada kan penceramah yang mengatakan wali Naubah, bagai-bagai minta pada mereka itu. Tu seorang yang kat Kelantan tu. Disebut oleh Syekh Wan Syukri, Hafizahullah Ta'ala, itu tokoh khurafi terbesar di Malaysia. Dia beri lesen besar. Boleh mengajar mana-mana bebas. Sebab yang menjaga otoriti itu kepala macam dia. Satu aliran.
Jadi jangan ingat kebenaran agama ni diukur dengan authority, profession, kelulusan. Bukan. Masuk TV. Oh, banyak follower. Bukan. Popular. Bukan. Ya. Nama selebriti. No. Agama tak kenal langsung. Istilah tu. Itu istilah yang sangat berbahaya. Tapi ramai orang awam neraca ukuran dia di situ. Betul kan? Tu, kita agama ni kena tengok Quran dan hadis. Bukan tengok orang tu. Bukan. Kelulusan PhD dia, specialization dalam bidang hafal Quran dan hafal hadis. Bukan lagi. Bukan lagi bukti kebenaran. Orang kafir pun pakar Quran. Lagi pakar pada orang Islam. Betul kan? Tu yang susun indeks hadis tu orang kafir, orang talis. Sehingga umat Islam tak ada satu yang tak berhajat pada indeks ni tu. Nak cari hadis ni satu, ya, dengan mata ni boleh jumpa riwayat Ahmad si nombor ni, nombor ni. Besar jasa dia. Ya. Kritik dia tu high level bila buat kajian. Sampai tahap tu. Sehingga ramai di antara orang Islam sarjana buat PhD dengan orang talis tu. Betul tak? Degree Universiti Madinah. Master Universiti Madinah. PhD Essex. Essex kat mana? ESSEX tu. US kan? USA betul kan? Ataupun canggih sikit Oxford London School of Orientalis. Study ketimuran. Ataupun pergi ke Leiden. Leiden mana? Belanda kan? Betul. Ataupun di School of, satu lagi yang terkenal ni banyak, di London satu, di Oxford, kemudian di Jerman, di Belanda tadi. Tu semua negara penjajah tu. Dia tahu macam mana dia nak rosakkan umat Islam. Dia buat School of Orientalis dengan serampang banyak. Satu, orang Islam tu sendiri memudahkan cara dia. Expose sebuah rahsia Islam, dapatkan dia tesis tu, dia tahu macam mana nak berlaku ke umat Islam. Satu lagi, dia akan masuk jarum-jarum syubhat terhadap agama. Itu lahirlah orang seperti anti hadis dan sebagainya. Lahirlah gerakan feminism. Lahirlah gerakan liberalism. Semua datang daripada dia. Mula elok je aturan akidah dia betul belajar kat Universiti Islam ni. Pergi kat situ mula terkena kontaminasi. Maka mula dah datang kritik itu kritik ini. Nampak tak? Banyak seperti itu. Dulu Al-Azhar pernah hantar Tok Syekh dia tu pergi ke Perancis. Belajar. Balik hilang semua dah jubah serban. Pakai tie tu dah. Dia berjaya ubah penampilan. Berjaya juga ubah pemikiran. Berhati-hati. Macam tuan-tuan dan perempuan pergi belajar dekat luar negara. Terkena tak? Terkena tak? Sebahagian daripada panah-panah beracun dia. Pasti kena. Perkara yang pertama terkena apa? How are you today? Okay lah. Excuse me. Nampak? Tak salah yang tu. Tapi kena tak? Kena. Tak cakap Melayu lah. Padahal mata tu hitam legam. Bukan biru pun. Rambut pun hitam. Colorize jadi kuning. Dari segi bahasa dah kena lah. Belum lagi yang lain. Nampak? Yang kedua kena apa? Puji orang barat. Negara barat bagus. Freedom of expressions. Human right. Negara Islam pun tak bagi macam mereka bagi. Akhirnya berhijrah. Pergi duduk kat negara barat. Tu belum lagi kita expose dengan segala pemandangan-pemandangan yang menyakitkan mata. Sebab tu kalau kita belajar bab hijrah Nabi SAW, para ulama akan jelaskan. Dilarang berhijrah ke negara orang kafir. Sebab apa? Ya, sebab tidak ada hijrah lagi. Setelah sudah duduk di negara orang Islam, kena duduk. Sabar. Kalau kamu berhijrah, kamu akan kena undang-undang ni. Kamu akan ikut juga dia. Yang paling parah, kamu akan tengok masyarakat dia. Mendedahkan aurat. Kalau kamu bekerja dalam pejabat dia. Nampak tak? Tapi orang anggap enteng, mudah. Lalu dia puji, negara barat lah bagi kebebasan pada kita. Kalau Islam ditindas, ditekan, kita pergi kat dia, we have our right. Tapi sebenarnya ada serampang pelbagai mata. Tu pembahasan lain lah. Masya Allah. Tu kalau ulama bahas, jaga, teliti sebab tu. Ya. Baik, tapi atas alasan belajar dan sebagainya tu, ya ada aturan dia pula lah. Bukan tak dibenarkan, ada aturan. Tapi kalau orang nak menjaga agama, sangat teliti. Sangat teliti. Khawatir terjatuh dalam pintu-pintu ketakjuban terhadap orang barat. Dah betapa banyak dulu sarjana Islam pergi sana, akhirnya takjub. Dan mereka tulis buku macam-macam, betul kan? Dia yang pelopor terdepan. Tu macam kerajaan Arab Saudi tu. Macam mana boleh jadi macam sekarang? Macam mana boleh jadi macam sekarang? Betul kan? Tu bawa hiburan bagai-bagai. Dia nak buat pembangunan, kononnya nak mengatasi orang-orang, ya, orang-orang barat. Sebab apa? Yang balik tu yang dia dihantar ke negara barat. Yang tu balik bawa pemahaman tu. Liberalism, ya, freedom of expression. Dia beranggapan bahawa dengan meninggalkan agama kita akan maju. Kena tak racun tu? Kena.
Akhirnya negara dia dihuni kebanyakannya daripada orang barat. Macam United Arab Emirates tu. Siapa majoriti penduduk dia? Orang Islam ke orang kafir? Oh, betul tak? Artis bagai-bagai semua datang situ. Tokoh-tokoh orang barat semua duduk situ. Maka kena buat aturan ikut dia. Yang arak sebelum ni tak boleh dijual, ada untuk dia. Akhirnya orang Islam pun menghampiri dapat juga. Orang Arab balik pada asal minum arak. Dulu kan Nabi SAW datang dalam keadaan mereka minum arak, betul kan? Itulah tanda-tanda kiamat. Jadi ulama dah tertekan, dah tersudut kan. Sebab kelompok tu yang minoriti yang pegang kuasa cuma boleh dinasihati. Ini zaman fitnah. Ya. Allah uji kita dah sampai tahap itu. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan agama, maka selamatlah dia. Sebab tu Nabi SAW pesan, Addu alaiha bin nawajis. Gigit erat-erat sunnah Nabi SAW. Terutamanya dalam zaman fitnah. Manusia ni, dia bila diuji dengan dunia ni, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh. Ya, sebab memang begitulah tabiatnya. Ya, sedikit saja yang selamat. Sebab tu bila kita diuji dan sebagainya, kita reflect kepada ujian para sahabat. Ya, Nabi SAW bukan hanya diuji dari kesulitan dan kepayahan hidup. Ya, bukan hanya diuji dari segi kepayahan dalam menyampaikan dakwah. Bahkan Nabi SAW diuji dengan sakit yang paling parah. Nabi SAW diuji sakit berkali ganda. 2 kali ganda berbanding dengan orang lain. Sebab itu Nabi SAW berpesan, kalau kamu ditimpa musibah sakit, kamu ingat aku. Sebab apa? Sakit Nabi SAW itu lebih parah. Nabi SAW sendiri yang mengisahkan sakitnya, demam panas yang amat sangat. Ya, yang asalnya Aisyah radhiyallahu anha mengadu dia sakit pening. Lalu Nabi SAW, aku juga sakit. Itu awal bermulanya sakit Nabi SAW sampai membawa kepada kewafatan Nabi SAW. Sehingga saking panasnya Nabi SAW, sehingga kepalanya diikat dengan tali, ikat. Sakit sangat, pusing, pening. Sehingga datang salah seorang sahabat Nabi SAW, kalau tak silap Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, apa keadaan kamu ni? Sakit sekali. Ya, aku sakit sekali. Sakit aku 2 kali ganda. Lalu kata apa sahabat Nabi SAW? Semoga engkau diberikan pahala 2 kali ganda. Pandai sahabat dia bagi balas. Jadi Nabi SAW tu, ya, tentu bergembira dengan ucapan itu. Sebab apa? Sebab apa? Efektif ajaran Nabi SAW. Para sahabat tahu, kalau diuji dengan sakit, Allah bagi ganjaran berlipat kali ganda. Kalau sabar dan redha. Itu sampai tahap tu. Musibah Nabi SAW sakit berganda. Ya. Kita tuan-tuan sakit sikit aja. Bersin sikit aja tak datang kuliah. Tempat lain lah. Dia uji dengan kenduri hari ni. Tak datang, letih, gantuk. Wallahu a'lam. Cukup ada kat tu. Tak habis juga lagi ya. Kita berhenti pada syirik yang ke-7. Syirik iaitu syirkul khauf. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh faham perempuan? Boleh ya. Ada soalan apa-apa tak terkait dengan perbahasan ni? Syirik ni. Ada barangkali tak boleh terima ke, rasa ada ganjalan ke, ada something tak selesa ke? Boleh. Ya. Ya. Terang hati. Boleh. Yang pertama, kita nak berbuat sesuatu atas itu kan ibadah, betul kan? Itu nama ibadah. Sebab apa? Dibaca Quran, bagai-bagai. Kita nak tanya, ada tak perkara itu dicontohkan oleh Nabi SAW? Ada tak? Kerana apa? Nabi SAW tak akan tinggalkan ajaran. Apatah perkara tadi penting tak tadi tu? Critical moment, betul kan? Sebelum nak exam ni. Nak bagi mudah, lancar, boleh jawab dengan mudah. Maka ayat Yasin itu dibaca surah tertentu supaya terang hati. Ada tak Nabi SAW mengajar begitu? Ada tak para sahabat begitu? Ada tak para tabi'in? Sebut saja Imam Syafi'i rahimahullah. Tak. Imam Syafi'i rahimahullah bagi kaedah mudah kalau nak pandai. Ni proven throughout history until today, until the end of the day. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Berdasarkan pengalaman pribadi Imam Syafi'i rahimahullah dalam bentuk ilmu, menjadi orang yang terpandai, tercerdas di zaman. Betul kan? Mustahil mutlak. Bukan setakat zaman dia, sampai zaman sekarang tidak ada orang yang tidak berhajat ilmu Imam Syafi'i rahimahullah, siapa saja yang berada di bawah kulung langit. Prinsipnya apa? Dalam satu syair. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanala al-'ilm illa bi sittatin." Saudaraku, kamu tak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. 6 ni kamu ada, kamu akan jadi orang yang pintar, cerdas. Sa'umbika an tafsilihi bi bayan. Aku akan khabarkan kepada engkau 6 ni secara terperinci. Yang pertama nak jadi pandai. Zakaun, kecerdasan.
Ni akal ni boleh berfungsi. Boleh berfikir, boleh memproses. Contoh saya bercakap ni. Tuan-tuan perempuan boleh faham tak? Walaupun barangkali tak faham semua, at least boleh faham lah. Ya, kurang-kurang. Ya, tak adalah semua tak faham. Tu kalau tak faham tidur lah lainnya waktu kuliah. Walaupun jasadnya jaga. Cerdas. Mana IQ? IQ kita berbeza kan? Tapi IQ berbeza. Ya, kita boleh menyaingi tak IQ yang tinggi pada kita? Boleh. Mana kita kena ekstra kerja keras, betul kan? Cukup huraian panjang sangat nanti. Yang kedua, wahirsun. Iaitu kemahuan. Mesti ada kemahuan. Bukan paksaan. Drive by our own desire. Kita sendiri. Yang ketiga, wajtihad. Bersungguh. Tadi ada kemahuan, ada bersungguh. Kemahuan saja kalau tak ada kesungguhan, buat apa? Betul kan? Datang kuliah dia. Tapi ketika kuliah dia mengelama, tulis apa pun tidak. Itu contoh. Yang keempat, wabul khotun. Mesti ada bekalan. Bekalannya apa? Datang kuliah. Bawa kitab, bawa pen. Bawa lah alatan dia untuk belajar. Sebagai seorang belajar, betul kan? Tapi orang kuliah maghrib tu datang oleh kangkung. Nyanda tiang. Tiang tu dia punya. Orang lain pun tak boleh take over. 10 tahun dia datang kuliah. Without fail tu. Every maghrib ada dia. Ustaz mana pun. Tapi tak jadi ahli. Macam tu. Sebab apa? Tak bawa bekalan. Bawa badan dia je. Buku tak bawa. Pen tak bawa. Macam mana? Yang peliknya pergi sekolah bawa. Yang ke berapa? Yang kelima. Wasuh batu ustaz. Bersahabat dengan ustaz. Kan ada etika dengan guru, betul kan? Ada etika. Kalau tak ada adab dengan guru, bagaimana nak meraih ilmu? Banyak orang gagal di sini. Dengan guru ni kita kena ada sifat tawaduk. Siapa pun dia yang mengajar depan tu kita kena hormat, muliakan dia. Bukan muliakan dia tu, muliakan ilmu yang disampaikan tu. Yang keenam, watulu zaman, panjang masa. Ni lebih sikit dah extra 10 minit tengok semacam tu. Tapi kalau bab dunia dua kedai kopi tak kisah. Dia pandai adjust tu, ni. Dia tarik triple layer ni sejam baru habis. Step by step, step. Oh, perfect pula dia punya planning. Bab dunia tak kira kan kita. Tapi bab akhirat sangat berkira. Patut tukar rumus. Bab akhirat jangan berkira. Bab dunia kena berkira. Betul kan? Membazir di kedai, duduk sampai 2-3 jam. Sembang kosong sampai tengah malam. For nothing. Tapi kalau jurusan agama, ceramah extra time sikit lebih pada lepas azan isyak. 10 minit terlebih sikit. 20 minit. Dia bagi body language macam-macam. Tengok. Kita kan depan boleh baca semua kan. Kau silap orang kena smash terus lah. Oh, bab dunia boleh tahan lama. Bab akhirat tak boleh. Bukan sini lah. Sini exceptional. Pengecualian. Di sini okey lah. Mantap lah. Teguh lah. Lajak sampai pukul 7 pun tak apa. Apa lagi? Tu 6 syarat. Kalau kita buat 6 syarat ni, insyaAllah dapat. Betul kan? Kalaulah baca air tu boleh mencerdaskan, tak adil lah Allah Ta'ala pada orang kafir. Orang kafir tak baca apa-apa tapi peneraju dunia paling cerdas. Betul kan? Nak majukan Timur Tengah tu, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, sekarang Arab Saudi, siapa yang datang? Siapa yang advice? Siapa yang jadi konsultan? Orang barat tu, orang putih tu. Yang bukan Islam tu, betul kan? Tu Neom City tu, berapa puluh bilion straight line tu. 3 bandar. Masya Allah. Macam impossible, betul? Inilah leader yang ahead of time. Those who can see the invisible can perform the impossible. Impossible, you can turn it to possible. There is nothing impossible. Everything is possible, insyaAllah. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Nothing impossible. Whatever you can think, most of it you can achieve it, insyaAllah. Tapi dalam urusan akhirat, ada batasan impossible. Betul kan? Nak hidup 10 kali, mati 10 kali. Impossible. Sekali je. Tapi dalam urusan dunia. Dan proven throughout history. Dulu orang berfikir nak terbang di udara. Sekarang, everyone can fly. Sekarang, bukan everyone fly satu grup je. Tu naik apa panggil? Drone tu. Sampai satu zaman nanti, lagi amazing. Niat aja. Dan menunaikan umrah, sampailah. Merentasi masa. Boleh tak? Boleh atau tidak? Dalam urusan dunia, Allah bagi akal untuk berfikir. Nampak tak? Orang tu generasi dulu, zaman dulu lah, mana pernah terfikir macam ni? Ya, desert tu. From desert become oasis. Nampak tak? Sekarang negara Arab tu dah jadi hijau. Saya terkejut saya tengok satu rencana Arab Saudi merupakan salah satu pengeksport dunia telur ayam, daging ayam, buah-buahan, sayur-sayuran. Betul ke? Dia hijaukan, kemudian buat collaboration dengan China.
Berapa bilion, sebab China telah berjaya menghidupkan desert dia. Jadi padang hijau. Desert ni air je. Ada air hijau dah dia. Nampak tak? Tu tanda kiamat kan? Tu akal. Jadi puan, kita nak pandai, kita belajar. Bukan minum air Yasin. Kan? Yang peliknya surah Yasin yang dia baca. Mana surah yang lebih sesuai kalau baca, kalau nak bagi pandai? Kalau kita tengok dari segi konten dia. Surah apa yang patut dia boleh baca? Surah Al-Baqarah. Die standing ya. Baca surah pendek-pendek je lah. Alam Nashrah ke. Betul kan? Atau baca surah Ar-Rahman tentang perbuatan Allah Ta'ala. Patutnya tak. Nak pandai baca. Sebab tu Iqra. Tinggalkan tu. Tu semua mengarut je. Usaha. Mesti ada usaha. Minta pada Allah. Dan kemuncak apa? Berdoa. Rabbi zidni ilma. Allah ajar. Tengok. Nabi SAW doakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil. Adakah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika didoakan oleh Nabi SAW berpangku tangan hanya mengharapkan doa Nabi? Tak. Right from that day, very eager to learn. Pergi merata belajar dengan para sahabat. Sehingga ditegur oleh sahabat yang sezaman dengan dia. Seusia. Buat apa kita nak pergi untuk ilmu? Ada di para sahabat yang lebih alim daripada kita. Tak peduli. Belajar. Akhirnya, di kemudian hari, menjadi orang besar dalam ilmu. Sehingga dicari dan dirujuk dan dipelajari. Wallahu'alam. Cukup dah. Panjang pula huraiannya. Okey ke puan? Boleh terima? Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.